Surah yang ke-64 di dalam Al-Quran, iaitu surah At-Taghabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, Aidukum mubarak sa'id, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, wa kullu 'am wa antum bi khair. Hari ini kita akan membicarakan surah yang ke-64 di dalam Al-Quran, iaitu surah At-Taghabun, yang merupakan surah yang ke-64 mengandungi 18 ayat, dan maksud At-Taghabun itu adalah hari yang dinampakkan kerugian. Apakah maksud hari yang dinampakkan kerugian? Yakni hari akhirat. Yakni orang kafir itu akan menjadi orang yang sangat-sangat rugi di hari kiamat kerana akan masuk ke dalam neraka. Manakala orang mukmin juga akan merasa rugi. Ruginya di atas muka bumi dulu tidak melakukan amal kebaikan semaksimum yang mungkin. Maka pada keseluruhannya semua orang akan merasa kerugian. Jadi surah ini merupakan surah untuk menunjukkan keseimbangan di antara ujian duniawi dan juga tahap keimanan seseorang. Allah Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam surah ini bahawasanya setiap apa yang berlaku itu adalah berlaku dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni segala sesuatu yang Allah Ta'ala telah pun tentukan sejak azali lagi. Begitu juga Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya harta dan anak pinak itu semua akan menjadi ujian yang besar kepada keimanan seseorang. Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan menyebutkan tasbih, di mana Allah Ta'ala menegaskan bahawasanya Allah Ta'ala lah yang mencipta segala manusia, segala makhluk, namun ada orang yang kafir dan ada orang yang diciptakan beriman. Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang berada di dalam isi langit dan juga isi bumi. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati setiap orang, setiap manusia. Allah Ta'ala juga menceritakan tentang pengajaran ataupun pengingatan terhadap nasib kaum yang terdahulu yang kafir kepada Nabi mereka, tidak mempercayai apa yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul, dan bahkan mereka menolak Rasul-Rasul itu kerana merasa pelik. Kenapakah mereka ini diutuskan daripada kalangan manusia sama seperti mereka, bukan malaikat? Dan akibat ketidakpercayaan itu, mereka mendapatkan kesengsaraan di atas muka bumi lagi telah mendapatkan perkara tersebut. Allah Ta'ala mengatakan, "Dzalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw." Apabila mendapati bahawasanya yang diutuskan kepada mereka itu adalah manusia daripada kalangan mereka, lalu mereka pun kufur kepada para rasul dan berpaling daripada rasul. Dan ini bukanlah satu hal yang pelik. Di dalam surah-surah yang lain pun Allah Ta'ala menyebutkan, menghikayatkan perkataan mereka, "Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq." Ini rasul macam mana? Ini rasul apa? Masuk pasar, kena berniaga macam kita dan makan makanan seperti mana kita. Mereka takjub, ini manusia sama seperti kita, kenapa kita harus mengikuti mereka? Lalu mereka kufur kepada apa yang dibawa oleh para rasul dan berpaling daripada hakikat kebenaran. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bahawasanya perangai orang kafir ini adalah mereka merasa apabila sudah habis kehidupan di dunia ini, maka habislah kehidupan, tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Sebaliknya Allah Ta'ala menceritakan bahawasanya mereka itu akan dibangkitkan. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka bahawasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Allah Ta'ala mengatakan apa? Kul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Katakanlah wahai Muhammad, bahkan mereka itu akan tetap benar-benar akan dibangkitkan. Kul bala wa rabbi latub'atsunna. Itu berapa ada taukid di situ menyatakan bahawasanya mereka itu benar-benar lagi akan dibangkitkan pada hari kiamat. Maka inilah hari yang kerugian yang sebenar dan segala perkara akan terbongkar. Orang-orang yang beriman akan masuk ke dalam syurga dan orang-orang yang kufur akan masuk ke dalam neraka. Dan Allah Ta'ala menyatakan di dalam ayat yang ke-11, Allah Ta'ala mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada kesusahan, musibah yang menimpa manusia itu melainkan itu berlaku dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan susunan yang telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum daripada Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Semuanya telah ada di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka musibah tersebut, wa may yu'min billah, siapa-siapa yang beriman, submit, percaya kepada Allah Ta'ala, menyerahkan segala-galanya kepada Allah Ta'ala, yahdi qalbah. Allah Ta'ala akan memberikan hidayah ke dalam hati mereka itu untuk sabar, untuk tabah mengharungi perkara tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bahawasanya anak dan harta benda itu semuanya akan menjadi fitnah kepada manusia, kepada seseorang itu sendiri. Bagaimanakah anak dan isteri itu menjadi fitnah? Allah Ta'ala memberi amaran bahawasanya kalau anak dan harta dan isteri itu apabila menjadi alasan kepada kamu, menjadi musuh kepada kamu untuk taat kepada perintah Allah, maka ketika itu mereka menjadi musuh bagi kamu. Kita disuruh tetap berwaspada, harus peka dan harus senantiasa mengingati bahawasanya ini adalah cubaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala
kepada seseorang mukmin itu. Bagaimanakah ayat ini boleh turun? Asbab nuzul ataupun sebab kenapa ayat ini turun adalah pada satu ketika beberapa orang lelaki daripada kalangan Mekah masuk ke dalam Islam dan ingin berhijrah ke Madinah untuk bertemu dan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak dan isteri mereka merayu-rayu agar mereka tidak pergi. Maka kata mereka, kepada siapakah kamu ingin tinggalkan kami? Kami tidak sanggup berpisah kepada ataupun berpisah dengan kamu, katanya anak dan isteri orang-orang baru masuk Islam ini. Maka disebabkan terkesan dengan rayuan anak dan isteri ini dan perasaan kasih sayang yang menebal, dan ini tidak salah, ini adalah satu perkara yang betul. Tetapi disebabkan rasa itu, maka para suami yang baru masuk Islam ini akhirnya membatalkan niat untuk berhijrah ke Madinah dan tetap tinggal di Mekah dalam keadaan iman yang teruji. Apabila diugut dengan perkara-perkara daripada kafir Quraisy itu, iman mereka itu tidak tenteram dan hati mereka itu senantiasa bolak-balik dan sebagainya. Akhirnya apabila mereka dapat berhijrah ke Madinah, lalu mereka melihat para sahabat yang telah pergi ke Madinah, itu semuanya telah jauh ke hadapan daripada sudut amalnya, dari sudut imannya, dari sudut keteguhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu telah jauh meninggalkan mereka, menyebabkan mereka merasa satu penyesalan yang sangat dahsyat. Para sahabat ini telah mendapat ilmu yang banyak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kefahaman agama daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyebabkan datang ke dalam hati mereka perasaan marah kepada anak dan isteri mereka ini yang telah menghalangi mereka dulu ketika mereka ingin berhijrah. Bahkan ada di kalangan para sahabat yang baru masuk Islam itu yang ingin menghukum ahli keluarga mereka disebabkan halangan mereka itu. Lalu Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ini, memberi amaran bahawasanya keluarga itu boleh menjadi musuh, boleh menjadi aduwwul lakum fahdharuhum. Al-Quran membawa perkataan musuh, yang menjadi musuh kepada kamu wahai orang Islam jika mereka itu menghalang kamu daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana bila kita masuk kubur, yang akan ditanya itu adalah kita sendiri, iman kita, amal kita, bagaimanakah keadaan kita sendiri. Dan bukan hanya berlaku kepada orang lelaki, bahkan orang perempuan begitu juga. Dan anak tersebut bila mereka besar, mereka menjadi ketua keluarga, mereka juga akan dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab yang sama. Maka setiap orang itu semuanya memikul tanggungjawab terhadap agama, terhadap diri masing-masing untuk melakukan amal ibadah yang nanti akan dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kerana kita ingin merendah-rendahkan martabat anak dan isteri, tidak semata-mata, tidak sekali-kali, tetapi nak menunjukkan jika keadaan mereka itu menghalang kamu daripada dakwah kamu ataupun menghalang kamu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang Allah Taala sebutkan mereka itu menjadi innama amwalukum wa auladukum fitnatun fahdharuhum. Hanya saja anak kamu dan harta benda kamu itu adalah musuh bagi kamu, maka beringatlah, fahdharuhum. Maka haruslah kamu berwaspada terhadap mereka. Kemudian Allah Taala menutup surah ini dengan menyatakan bahawasanya apabila perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan, ayatnya apa? Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Perintah Allah adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ayat ini turun, beberapa orang para sahabat apabila turunnya ayat surah Al-Imran, wattaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah Taala dengan sebenar-benar takwa, maka para sahabat sangat bimbang, sangat susah hati bagaimanakah nak mencapai tahap ketakwaan yang benar-benar itu. Mereka takut untuk tidak dapat mencapai tahap tersebut. Maka Allah Taala menurunkan ayat ini, bertakwalah kamu kepada Allah Taala seupaya kamu, sekadar kemampuan kamu. Apabila kamu tidak mendapat membuat tahap takwa yang lebih, maka cukuplah sekadar itu yang kamu mampu, maka sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, kita naik tangga takwa itu. Dan barang siapa yang menghakis perbuatan kikir, perbuatan kedekut daripada diri mereka itu, maka itulah orang-orang yang benar-benar berjaya di hari akhirat. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka inilah yang diutuskan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah secara umumnya apa yang disebutkan dalam surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak pengajaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.